pelajar, kembali lagi dalam video pembelajaran untuk subjek Asas Sains dan Komputer tingkatan 1. Untuk hari ini, kita akan sambung topik pembelajaran kita iaitu perwakilan data. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada satu soalan nak tanya. Terdapat dua bulatan yang mengandungi dua jenis nombor yang berbeza. Boleh tak para pelajar terangkan kepada cikgu apa perbezaan nombor tersebut? Untuk pengetahuan pelajar, bulatan pertama adalah nombor jenis penduaan dan bulatan kedua mengandungi nombor jenis perpuluhan. Jadi, apa beza nombor penduaan dan nombor perpuluhan? Jadi, Cikgu Fatin akan terangkan dengan lebih lanjut apa perbezaan antara kedua-dua jenis nombor ini. Jom kita tengok. Hai dan Assalamualaikum para pelajar. Nama cikgu ialah Cikgu Afifah Fatin. Nombor penduaan dikenali sebagai sistem asas 2. Nombor penduaan selalunya menggunakan 2 digit sahaja iaitu 0 dan 1. Kebiasaannya, nombor penduaan ini digunakan oleh komputer untuk menyimpan data. Nilai digit bagi nombor penduaan ditentukan oleh nilai tempatnya di dalam nombor. Para pelajar hendaklah mendarabkan digit dengan nilai tempatnya untuk menentukan nilai digit. Di sini, cikgu dah sediakan cara yang ringkas untuk para pelajar faham bagaimanakah cara untuk menggunakan nombor penduaan. Langkah pertama ialah susunkan gandaan kuasa 2 terlebih dahulu. Kemudian, para pelajar tuliskan nilai bagi gandaan kuasa berikut iaitu 16, 8, 4, 2 dan juga 1. Setelah itu, letakkan sahaja nombor penduaan 1011 itu daripada belakang. Begitu caranya untuk mendapatkan nombor penduaan. Kita beralih pula kepada nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan dikenali sebagai sistem asas 10 di mana ianya menggunakan 10 digit iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Nombor perpuluhan digunakan oleh manusia untuk kehidupan seharian. Nilai digit bagi nombor perpuluhan akan ditentukan oleh nilai tempatnya di dalam nombor. Untuk mendapatkan nilai digit nombor perpuluhan, para pelajar hanya perlu darabkan digit dengan nilai tempatnya. Langkah untuk mendapatkan nilai nombor perpuluhan juga sama sahaja seperti nombor penduaan. Apa yang membezakan antara dua ini hanyalah nombor yang digandakan. Bagi nombor perpuluhan, kita akan menggunakan nombor 10 dan akan digandakan kuasanya. Sama sahaja seperti nombor penduaan, para pelajar perlu menyenaraikan gandaan kuasa bagi nombor 10. Kemudian tulis nombor setelah digandakan kuasanya iaitu 10,000, 1,000, 100, 10 dan juga 1. Akhir sekali, para pelajar letakkan sahaja daripada belakang iaitu 7, 1, 0 dan 2. Sekarang kita akan belajar cara untuk menukarkan kedua-dua nombor ini. Pertama sekali kita akan belajar cara menukarkan nombor penduaan kepada nombor perpuluhan. Seterusnya, Cikgu Fatin akan menerangkan cara-cara untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor penduaan. Ini adalah cartaan bagi proses menukarkan nombor penduaan kepada nombor perpuluhan dalam komputer. Jadi secara ringkasnya, langkah pertama adalah input dimasukkan dalam nombor penduaan dan seterusnya nombor perpuluhan itu akan diproses menjadikan nombor perpuluhan dan akhir sekali nombor penduaan akan diproses semula kepada bentuk nombor perpuluhan dan seterusnya akan dipaparkan di dalam komputer. Ini proses yang berlaku di dalam komputer. Namun, apa yang perlu dibuat jika kita perlu mengira atau menukarkan nombor penduaan ini kepada nombor perpuluhan secara manual? Jikalau terdapat soalan yang meminta para pelajar untuk menukarkan nombor ini, kaedah pertama ataupun kaedah yang boleh digunakan untuk menukarkan nombor penduaan kepada nombor perpuluhan adalah kaedah penjadualan. Okey, mari kita lihat. Proses ini lebih mudah untuk diterangkan dengan cara cikgu menunjukkan contoh. Okey, untuk contoh pertama ini, soalan dia berbunyi, tukarkan nombor perduaan 1010 kepada nombor perpuluhan. Okey, langkah penjadualan. Dah namanya langkah penjadualan, mestilah kena ada jadual. Ya betul. Sediakan jadual. Sekarang ni, berapa banyak kolom yang kita perlu sediakan? Okay, kolom tu bergantung kepada nombor penduaan kita. Kita kena kira berapa angka yang terdapat dalam nombor penduaan kita. Sebagai contoh dalam soalan 1010, terdapat 4 angka yang berada dalam nombor penduaan tersebut. Jadi perlu sediakan 4 kolom. Jadi langkah yang pertama, sediakan ruang yang pertama tu dengan isian
gandaan 2 ataupun 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan 2 kuasa 3. Ini bergantung kepada jumlah angka dalam nombor perduaan tersebut. Dan perlu diingat, kita perlu isi jadual daripada jadual paling kanan sampai jadual paling kiri, dan perlulah memulakan kuasa tersebut dengan kuasa kosong, iaitu 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan selanjutnya 2 kuasa 3. Dan perlu diingat, untuk jumlah gandaan kuasa ni kita perlu bermula daripada kanan jadual sehinggalah ke kiri jadual. Terusnya, kita perlu isi nilai tempat. Nilai tempat ni macam yang telah Cikgu Fatin terangkan, nilai dia adalah nilai tambahan dengan dirinya sendiri. Seterusnya, masukkan nombor penduaan, refer kepada soalan tu 1010, masukkan dalam jadual macam biasa. Seterusnya, untuk langkah ketiga, kita perlu dapatkan nombor perpuluhan tu dengan cara darab nilai tempat dengan nombor penduaan. Seterusnya, langkah 4 dengan langkah yang kelima, letakkan hasil darab tu dalam setiap kolom hasil darapan tu. Setelah kita dapat hasil darab bagi setiap kolom, kita kena tambahkan semua, dan hasil daripada tambah tu adalah jawapan untuk soalan kita. Jadi sebabkan kosong tak ada nilai, kita hanya perlu tambah 8 dengan 2 saja, iaitu jawapannya adalah 10. Okay, jadi itu proses yang terlibat sekiranya soalan itu beri angka nombor penduaan. Apa jadi jikalau soalan tu tak beri angka tapi dia suruh tukar kepada nombor perpuluhan? Jadi tak perlu panik, kita hanya perlu bertenang dan hanya ingat satu benda saja. Satu ni dia mewakili on dan kosong ni dia mewakili off. Mungkin mentol yang menyala dia mewakili 1 dan mentol yang tak menyala dia mewakili kosong. Jadi untuk contoh ni, soalan dia berbunyi, nilaikan nombor penduaan tersebut. Jadi macam yang cikgu cakap tadi, mentol menyala mewakilkan 1, mentol yang tidak menyala mewakilkan kosong. Dalam pemerhatian para pelajar, apakah jawapan ataupun apakah nilai penduaan yang tersebut mengikut ataupun berdasarkan gambar rajah dalam contoh 1 ni? Ya, jawapan yang tepat untuk nombor penduaan rajah ini adalah 1011. Sekarang ni Cikgu Fatin akan menerangkan tentang cara menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor penduaan pula. Jadi, jom kita tengok. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan pula bagaimanakah caranya untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor penduaan. Terdapat dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama, kaedah bahagi 2 dan gunakan bahaginya. Seterusnya, kaedah ambil daripada baki. Untuk kaedah yang pertama, kaedah bahagi 2 dan gunakan bahaginya. Kaedah ini akan menggunakan nombor asal dan dibahagi 2. Hasil bahagi nombor tersebut dan bahaginya akan dicatatkan. Hasil bahagi akan dibahagi dengan 2 secara berterusan sehingga tidak dapat dibahagi lagi. Mari kita tengok contoh soalan. Tukarkan nombor perpuluhan 100 kepada nombor penduaan. Kita akan gunakan kaedah yang pertama. 100 bahagi 2 sama dengan 50 bagi kosong. 50 bahagi 2 sama dengan 25 bagi kosong. 25 bahagi 2 sama dengan 12 bagi 1. 12 bahagi 2 sama dengan 6 bagi kosong. 6 bahagi 2 sama dengan 3 bagi kosong. 3 bahagi 2 sama dengan 1 bagi 1. 1 bahagi 2 sama dengan kosong bagi 1. Kemudian kita ambil baki-baki yang telah kita dapat daripada hasil bahagi tersebut daripada bawah terlebih dahulu. Ingat ya, ambil daripada bawah ke atas untuk kaedah yang pertama. Jadi hasilnya ialah 1100 subscript 2. Mari kita tengok kaedah yang kedua, iaitu kaedah ambil daripada baki. Kaedah ini agak mudah kerana kaedah ini hanya akan menggunakan penolakan dan baki. Mari kita tengok contoh. Bagaimana caranya untuk tukarkan nombor perpuluhan 50 kepada nombor penduaan? Pertama sekali, para pelajar hanya perlu senaraikan nilai gandaan kuasa bagi nombor 2 yang bersesuaian dengan nombor yang diberikan. Jika nombor soalan besar, justru semakin besar nombor gandaan bagi nombor 2 yang para pelajar perlu senaraikan. Jadi, hanya 2 kuasa 5 sama dengan 32, 2 kuasa 4 sama dengan 16, 2 kuasa 3 sama dengan 8, 2 kuasa 2 sama dengan 4, 2 kuasa 1 sama dengan 2 dan 2 kuasa 0 sama dengan 1. Jadi, senaraikan sahaja nombor ini secara menurun terlebih dahulu. 32, 16, 8, 4, 2 dan 1. Kemudian para pelajar tolakkan daripada atas. 50 tolak 32 sama dengan 18. 18 tolak 16 sama dengan 2. 2 tolak 8 tidak boleh. 2 tolak 4 juga tidak boleh. 2 tolak 2 sama dengan 0. 0 tolak 1 juga tidak boleh. Untuk jawapannya, sekiranya nombor itu boleh ditolak, nilainya akan automatik menjadi 1. Jika tidak, nilainya akan menjadi 0.
Untuk kaedah yang kedua, kita akan ambil daripada atas, jadi jawapannya ialah 110010 subscript 2. Sampai di sini sahaja topik pembelajaran kita untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga anda faham apa yang telah dipelajari daripada video ini.